Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincangkan sikit tentang soalan ni. Kini Raja menunjukkan kolektor dengan blok agar yang mengandungi oksin diletakkan dalam keadaan gelap dalam keadaan gelap tak ada cahaya matahari. Okey, blok agar ni membenarkan resapan blok agar membenarkan resapan. Okey. Kemudian sekarang ni blok agar ini mengandungi oksin. Oh, dah siap-siap dah ada oksin. Okey, sekarang ni bila blok agar ni dah ada oksin. Okey, pertama ialah dia akan meresap di bahagian mana? Okey, bahagian sini. Oleh kerana kenapa? Walaupun tak ada cahaya, tapi oleh kerana blok agarnya ada kat tepi sini belah kanan, maka dia akan berada di belah kanan. Okey. Apa jawapannya sekarang? Dia akan selepas 2 hari. Okey. Kepekatan oksin sekarang. Okey, oksin yang pertama, poin pertama ialah oksin akan bergerak ke zon meresap ke zon pemanjangan sel. Okey, ini akan meresap ke zon pemanjangan sel. Kemudian dia akan berada di belah kanan sebab blok agar-agar tu berada belah kanan. So, kepekatan oksin ni sekata tak? Okey, kepekatan oksin ni tak sekata. So, kepekatan oksin adalah tinggi di mana? Di kanan, di belah kanan. Okey. Okey, di belah kanan. So, bila kepekatan oksin di belah kanan banyak, ni sekarang di hujung pucuk. Bila dua pucuk dirangsang pemanjangan, maka pemanjangan di belah kanan adalah lebih tinggi daripada belah kiri. Maka kita akan ramalkan bahawa dia akan membengkok belah kanan. So, jawapannya adalah B. Sebab apa? Bila kepekatan oksin di belah kanan tinggi, oksin ni di pucuk merangsang pemanjangan sel. Sebab itu sel di belah kanan lebih panjang daripada belah kiri. Sebab itu dia membengkok ke kanan. Okay, itulah cara nak nerangkan dia. Kita tengok lagi soalan ada tak? Okey, ni kita tengok soalan yang ni pula. Okey, anak benih dalam keadaan yang sama. Kemudian satu letak dalam kotak yang tertutup, tetapi cahaya dari belah kanan cahaya daripada belah kanan. Yang ni pula cahaya ni sekata. Didapati bahawa yang belah kanan ni dia bengkok ke arah kanan atau bengkok ke arah cahaya, manakala ni tumbuh tegak ke atas. Okey, nyatakan pemerhatian daripada eksperimen dalam rajah 8. Kita cakaplah rajah anak benih yang terletak yang diletakkan dalam kotak yang tertutup dengan satu bahagian yang terbuka, dia membengkok ke arah cahaya ataupun ke arah lubang. Manakala untuk tumbuhan yang terdedah pada cahaya matahari, dia tumbuh tegak ke atas. Maka pemerhatian kita inferennya. Kenapa inferennya macam itu? Kenapa kita yang jawab inferen tu?
different maksudnya kenapa? Maka kita pun cakap, okey, oksin ni dihasilkan di meristem apex. Okey, kita terangkan dulu yang tegak ni. Okey, oleh kerana taburan oksin adalah sekata, maka oksin yang dihasilkan di meristem apex adalah sekata, kemudian dia akan meresap ke bahagian dia akan meresap ke mana? Dia sekata ni dia akan meresap ke zon pemanjangan sel, dan kepekatan oksin di zon pemanjangan sel juga sekata, maka kadar pertumbuhan sel di bahagian zon pemanjangan juga adalah sekata. Oleh sebab itu dia tumbuh tegak ke atas. Okey, manakala untuk bahagian yang terletak di dalam kotak, kita dapati bahawa hormon oksin yang dihasilkan di meristem apex akan bergerak ke bahagian yang lebih teduh, sebab oksin ni tak suka cahaya. Maka kepekatan oksin di bahagian yang teduh adalah lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang ada cahaya. Kemudian oksin di bahagian meristem apex akan bergerak ke zon pemanjangan, dia akan bergerak kat sini, maka kepekatan oksin di bahagian teduh adalah lebih banyak berbanding yang bahagian terang. Bila kepekatan oksin yang tinggi ini merangsang pemanjangan sel, maka sel di bahagian teduh adalah lebih panjang daripada bahagian terang dan ia membengkok ke arah cahaya. Lepas tu satu eksperimen lain dijalankan. Dalam eksperimen ini, satu bekas disediakan dengan 5 anak benih dengan kolektifnya diberikan rawatan yang berbeza. Eksperimen ini dijalankan untuk menyiasat peranan oksin dalam gerak balas pertumbuhan pucuk terhadap cahaya dari satu hala. Maknanya cahaya dimalarkan, anak benih dibiarkan tumbuh dalam keadaan seperti yang ditunjukkan. Okey, dan sini cahaya satu je cahayanya yang belah kiri belah kiri. Okey, kita tengok yang normal. Yang normal ni tak dibuat apa-apa pada kolektif, maka dia untuk kes ini oksinnya tak suka cahaya, maka dia akan bergerak ke bahagian kiri, maka dia akan tumbuh bahagian kanan. Okey, manakala hujung kolektifnya dibuang. Okey, bila hujung kolektif dibuang, untuk kes yang ini, hujung kolektif dibuang, tidak ada apa? Hormon oksin. Tak ada hormon apa? Tidak ada hormon oksin. Bila tak ada hormon oksin, bermakna tidak adalah proses pemanjangan. Okey, manakala ditutup dengan kertas hitam. Tutup dengan kertas hitam. Okey, bila kita tutup dengan kertas hitam, maknanya taburan oksin dekat meristem apex adalah sekata, kemudian dia akan turun ke bawah, dan taburan oksin di bahagian zon pemanjangan sekata, maka dia akan tumbuh arah ke atas, tegak ke atas, sebab taburan oksinnya sekata. Bila taburan oksin sekata, pertumbuhannya juga sekata. Blok agar pula. Okey, blok agar diletak. Okey, oksin ni dihasilkan dekat meristem apex. Kemudian sini agar kan. Okey, sekarang ni dia ada cahaya. Okey, bila cahaya dia tak suka dia duduk belah bahagian yang redup. Okey, bahagian yang redup. Kemudian oleh kerana agar ni dia boleh membenarkan resapan, maka oksin akan bergerak di bahagian agar, di bahagian yang redup juga. Kemudian dia akan bergerak ke zon pemanjangan di bahagian yang redup juga. Maka oleh kerana bahagian redup ni kepekatan oksin yang tinggi, okey, kemudian dia merangsang pemanjangan sel, maka pemanjangan sel di bahagian redup lebih banyak berbanding dengan lebih tinggi daripada bahagian yang panas terik, maka dia akan bengkok ke arah cahaya dia. So dia akan bengkok sini bengkok gini. Ini pula bukan yang ini sorry, yang ini.